Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung bacaan hadis yang ke-16 daripada 40 hadis core value. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Khaybar aqbala nafar min sahabati Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun shahid hatta maru ala rajulin faqalu fulanun shahid faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aitu finnar fi budatin ghallaha aw aba'ah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, hadis nombor 114. Hadis ini an Umar bin Khattab. Kita dah kenal siapa Umar al-Khattab, Abu Hafsin Umar bin Khattab, iaitu khalifah Islam yang kedua. Radhiyallahu anhu qala. Sayyidina Umar telah berkata, lamma ka, ni kisah ini, hadis ini Sayyidina Umar yang ceritakan bagaimana kisah ni berlaku dan apa yang Nabi sebut. Lamma kana yaumun Khaybar aqbala nafar min sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana perang Khaybar. Perang Khaybar ni satu peperangan yang telah berlaku antara umat Islam dengan orang ke Islam. Dalam peperangan ini banyak harta rampasan yang diperoleh lah perang ini antaranya. Okey, ada sekelompok dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada Nabi. Datang maknanya datang jumpa Nabi, ceritakan keadaan, contohnya keadaan apa yang berlaku. Kemudian apa mereka kata? Faqalu, mereka kata fulanun syahid. Dia kata kat Nabi. Dia laporkan, sahabat datang jumpa Nabi, laporkan apa keadaan yang berlaku berdasarkan peperangan Khaybar. Maka sahabat kata fulanun syahid. Si fulan itu telah syahid. Mana telah syahid ni, mati syahid lah. Okey. Lepas tu datang Ilaimu kata fulanun syahid. Fulan syahid ada sebut. Contohnya Ahmad syahid, Ali syahid, Abu syahid. Nak sebutkan Nabi bahawasanya mereka ni telah mati dalam peperangan dan telah mati syahid. Hatta maru ala rajulin, sehinggalah sampai kat satu nama seorang lelaki ini. Faqalu, maka yang sahabat tadi kata fulanun syahid, mereka kata fulanun syahid, lelaki ini syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa jawab Nabi? Yang tadi Nabi mengiyakan, Nabi tidak kata apa, mengiyakan, sehinggalah disebut nama seorang lelaki ini. Maka apa jawab Nabi? Kalla inni ra'aitu finnar fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Bahkan tidak, Nabi kata dia tidak mati syahid. Sebab apa? Inni ra'aitu finnar, sesungguhnya Nabi SAW melihat lelaki tersebut dalam api neraka. Dalam api neraka. Sebab apa? Sebab apa? Fi burdatin ghallaha aw aba'ah, disebabkan dia menyembunyikan harta rampasan perang. Ini bagaimana Nabi SAW dengan kelebihan yang Allah berikan, Nabi nampak apa yang berlaku. Dan Nabi ceritakan para sahabat benda yang para sahabat tak tahu. Para sahabat dan kita manusia biasa, kita berhukum dengan zahir saja. Kita nampak dia terkorban dalam peperangan, maka mati syahid. Maka Nabi terangkan pada hari itu juga bahawasanya dia tak syahid. Nabi melihatnya dalam api neraka. Sebab apa? Sebab dia menyembunyikan harta rampasan perang. Di mana harta rampasan perang ni harta yang perlu diagihkan dengan cara bagaimana yang telah Islam tunjukkan. Dia ada cara agihan dia. Cara agihan dia berapa peratus ataupun berapa persen, berapa pecahan dia kepada Allah dan Rasul, kepada umat Islam dan sebagainya, kepada orang yang perang juga akan dapat juga. Tetapi dia sembunyikan sebab apa? Dia nak bolot semuanya yang dia dapat itu. Maka kemudian dia terkorban. Kemudian Nabi melihat bahawasanya dia di dalam api neraka. Antara pengajaran hadis ini yang dapat kita ambil, pertamanya bahawasanya perbuatan khianat ini boleh membawa kepada api neraka. Ini bukti dia. Khianat yang kecil, walaupun dia terkorban dalam jihad, dalam peperangan, tapi dia ada khianat, dia berkhianat, maka penghujungnya adalah ke api neraka. Na'udzubillah min zalik. Dan ini yang berlaku. Bayangkan kalau kita buat kerja di office, contohnya buat kerja di ward, di klinik, di tempat masing-masing, kita ada khianat, kita ada menyembunyikan, kita ada ambil lebihan yang sepatutnya kita tak boleh ambil, kita risau. Sedangkan sahabat yang berkorban, yang jihad tadi pun boleh Nabi melihat dia api neraka. Kita ni lagi tak terlepas daripada ancaman ini. Itu yang kita bimbang lah, yang kita bimbang. Yang kedua, kita kena hati-hati. Sebab apa? Khianat ini dibagi impak yang besar. Impak yang besar antaranya ialah di hari kiamat dan juga di dunia juga.
orang yang khianat, orang yang menipu dan sebagainya, dia akan rasa tak tenang sebagainya. Dan di hari kiamat nanti dibuktikan antaranya adalah akan dimasukkan dalam api neraka. Dan ni kita lihat bagaimana sahabat tadi dia menyembunyikan sebahagian kecil sahaja daripada harta. Tapi bagaimana kalau kita ambil banyak, pelbagai kita ambil, pelbagai lagi hak yang kita telah ambil, maka pada ketika itu lagi berat kita nak jawab kelak. Moga-moga kita sentiasa tidak khianat amanah atas segala yang telah diamanah, yang diterjawab oleh kita laksanakan sebaiknya. InsyaAllah moga-moga kita masuk ke dalam syurga, tidak dihumban ke dalam api neraka atas perbuatan kita di atas muka bumi, insya-Allah. Moga-moga hadis hari ini dapat dimanfaatkan, dapat diamal oleh semua. Aku qauli hadza, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.